Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jangan sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi saya mendapat banyak persoalan daripada penonton. Adakah PGRR sudah mula menukar hala tuju tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar kerana mereka merasakan tuntutan ini susah hendak dijayakan? Ini disebabkan oleh kenyataan saudara Abang Azmi Bugis bahawa langkah seterusnya PGRR akan membawa tuntutan RUU pindaan KWSP atau persaraan awal dari usia 55 tahun kepada 50 tahun dan 50 tahun kepada 45 tahun. Tuntutan ini masih dalam penelitian sebelum ianya diperjuangkan. Ayat yang terakhir itu dah jelas tertunjuk tuntutan ini masih lagi dalam penelitian sebelum ianya diperjuangkan. Okey. Sebenarnya ini adalah perancangan PGRR untuk apa yang mereka akan lakukan pula selepas ini. Selepas tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar ini berjaya. Kenapa mereka perlu mengeluarkan perkara ini pada waktu sekarang? Okey, kita boleh faham kerana pada waktu sekarang kita tidak ada sebarang kerajaan. Kita hanya ada caretaker sahaja, kerajaan yang menjaga negara kita sahaja daripada kerajaan yang lepas. Okey, jadi di waktu ini tidak ada sebarang orang kata pergerakan yang agresif boleh dilakukan berkenaan dengan isu tuntutan KWSP 2.0 dan masa inilah masa yang sesuai untuk PGRR itu sendiri merencanakan apa tindakan-tindakan susulan mereka bagi isu tuntutan KWSP 2.0 dan dalam masa yang sama mereka sedang merencanakan pula apa perjuangan mereka boleh lakukan selepas ini, selepas isu KWSP 2.0 ini selesai. Malah sebelum ini sendiri saya pernah menyatakan kepada Abang Azmi Bugis, saudara Farhan di dalam PGRR bahawa saya kalau boleh saya minta mereka untuk bawakan isu bagi penambahbaikan bayaran BKM. Bagi tak kisahlah sama ada tahun depan tu ditukarkan nama ataupun sebagainya. Jadi saya dah suarakan kepada mereka untuk minta penambahbaikan RM2,500 ataupun RM350 untuk bencana ni. Kita boleh katakan terlalu sikit dengan penjimatan subsidi yang telah dinikmati oleh pihak kerajaan melalui penaikan balik beberapa subsidi ataupun kenaikan harga siling bagi barangan-barangan tertentu. Jadi mereka boleh memberikan penambahbaikan kepada bayaran BKM ini. Ini saya pernah suarakan dan tidak mustahil juga isu ini akan dibawa oleh PGRR satu hari nanti. Jadi di sini menunjukkan bahawa PGRR ini dia serius dalam dia punya tuntutan yang mana mereka ini telah merancang dan merencanakan apa yang mereka perlu buat sebelum ini, dan ini boleh menimbulkan satu keyakinan yang positif kepada ahli-ahli PGRR ataupun mereka yang orang kata atas pagar sebelum ini, sama ada nak join PGRR ataupun tidak. Jadi mereka boleh membuat keputusan, mereka nampak PGRR ni dah ada perancangan, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa dan sebagainya. Mereka akan timbul rasa orang kata tertarik. Jadi mereka mungkin akan menyertai PGRR. Sokongan yang lebih banyak akan membantu menjana pendapatan kepada pertubuhan ini melalui pendaftaran keahlian dan sebagainya, supaya PGRR ini mempunyai dana ataupun modal yang lebih baik untuk memperjuangkan semua agenda berkenaan dengan rakyat. Okey, itu yang pertama sekali. Dan yang kedua, serta dari yang terakhirlah, yang kedua ini, bagi isu tuntutan RUU pindaan KWSP atau persaraan awal ini daripada 55 tahun kepada 50 tahun, 50 tahun kepada 45 tahun. Perkara ini walaupun mungkin ada yang mempertikaikan dan sebagainya, tetapi ianya adalah salah satu orang kata idea yang realistik. Kenapa? Sejak daripada COVID-19, PKP dan sebagainya, kita perlu orang kata amalkan ataupun biasakan hidup kita dengan norma baharu. Norma baharu ni macam mana? Dalam tempoh hampir 2 tahun ini, malah sekarang pun ramai lagi yang apabila keluar masih lagi memakai face mask. Ada lagi yang masih
orang kata sangat-sangat bergantung pada sanitizer. Ada yang saya jumpa masih lagi bersarung tangan dan sebagainya kerana dia sudah menjadi satu kebiasaan. Itu yang pertama. Dan juga ia sudah menjadi macam satu keperluan. Dia orang tak boleh dah nak buka face mask dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini dah jadi macam satu keperluan dalam kehidupan mereka. Ini dipanggil sebagai norma baharu. Sekarang kita nak masuk pun macam kena beratur, ada jarak lagi di setengah-setengah tempat. Kalau membeli barang pun dia menggalakkan untuk cashless, kurangkan penggunaan wang kertas, wang shilling dan sebagainya lah. Ini adalah norma-norma baru. Jadi cadangan untuk pindaan usia persaraan ni juga pada saya dia sesuai dengan isu norma baru ni, kerana dalam tempoh selepas COVID-19, selepas PKP dan sebagainya, isu seperti recession, kehilangan pekerjaan dan sebagainya ni sangat-sangat orang kata agresif. Cuma mungkin tidak ditonjolkan oleh pihak media dan sebagainya, tetapi kita yang duduk dalam di sosial media ni, kadang-kadang kita tengok live di sana dan di sini, perkongsian daripada penonton itu sendiri, kita tengok macam mana kesusahan yang mereka alami sekarang ini. Jadi ini adalah norma baharu yang patutnya diperjuangkan, dan saya sangat bersetuju dengan cadangan PJR ni untuk orang kata meminta dipindahkan usia persaraan ni kepada usia yang lebih awal. Dia bukan minta orang ni bersara lebih awal, tetapi setidak-tidaknya pencarum ni apabila sampai kepada usia 45, dia orang dah boleh keluarkan seperti pengeluaran pada usia 50 tahun. Maksudnya kita mempunyai akses kepada caruman kita lebih awal. Begitu juga pada usia 50 tahun ni, pencarum boleh memilih untuk mengeluarkan semua wang caruman mereka. Sebagai contoh, seperti mereka sudah mencapai pada usia persaraan 55 tahun, dan mungkin kerajaan sendiri yang lebih ramai golongan bijaksana, pakar ekonomi dan sebagainya, boleh menambah baik lagi cadangan ini kepada apa pula pilihan kalau mereka ini memilih untuk mengeluarkan pada usia 55, usia 60 tahun dan sebagainya. Ini adalah salah satu norma baharu yang saya rasa sangat wajar dan sangat menarik, yang telah pun dipersuarakan oleh Saudara Azmi Bugis melalui PJR. Saya secara peribadi bukannya bodek, tidak dapat apa-apa pun, tapi saya secara peribadi menyokong idea dan juga cadangan yang telah dikemukakan oleh Abang Azmi Bugis melalui PJR ini. Saya sangat menyambut baik isu ini, dan juga saya sudi bersama dengan mereka untuk menyuarakan idea-idea, pandangan dan juga apa perkara yang kita boleh sumbangkan kepada PJR bagi menjayakan idea ini. Jadi anda di luar sana tidak perlu bimbang dengan isu tuntutan kedai BSP 20.0. Isu ini masih lagi dalam proses, kita perlu menunggu tertubuhnya kerajaan yang baru. Tetapi sekarang ini PJR sedang merencanakan untuk menyerahkan referendum kepada Yang di-Pertuan Agong. InsyaAllah bersangka yang baik saja, bercakap yang baik saja, dan berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. Jangan lupa juga follow TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara.